TV KPM. Apa yang nak belajar hari ni? Macam bentuk puzzle, tapi macam bentuk pecahan. Ni macam mana apa tajuk hari ni nak belajar ni? Macam Mira? Oh, Mira buat apa tu? Cikgu Fitri. Ha. Tak adalah cikgu. Mira nampak ni macam ada puzzle cikgu. Macam puzzle kan? Cuba Mira susun dekat atas meja tu. Susun cikgu? Bentuk macam apa tu? Kalau Mira susun macam ni kan cikgu, bentuk dia seolah-olah macam pai. Hari ni kita akan belajar tentang carta pai. Tahu tak apa itu carta pai? Alamak, carta pai tu apa cikgu? Nak tahu? Nak tahu cikgu? Nak tahu, kita belajar sama-sama selepas ini. Okey. Jom cikgu, kita masuk kelas. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid-murid yang sedang menonton di rumah sekarang. Anda sedang menonton slot mendengar rendah bersama saya Syamira Nazir, di mana pada hari ini kita akan belajar satu mata pelajaran yang cukup menarik, iaitu geografi untuk murid-murid tingkatan 3 dengan tajuknya Carta Pai. Apa tu carta pai? Kalau nak tahu, jom kita tanya cikgu kita. Bersama dengan kita hari ini, kita ada Cikgu Muhammad Khairul Fitri. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Mira, apa khabar? Sihat? Saya khabar baik cikgu. Saya teruja nak belajar dengan cikgu. Teruja. Ayat yang bagus. Teruja Kita teruja nak belajar hari ini. Betul. Okay, kita ada Cikgu Muhammad Khairul Fitri dari SMK Sulaiman Bentong Pahang, atau lebih mesra disapa dengan panggilan Cikgu Fitri. Baiklah cikgu. Pada hari ini cikgu bukan Mira seorang je nak belajar tentang carta pai ni. Okey. Cikgu Fitri bawakan juga murid-murid cikgu, ada 4 orang. Kawan-kawan baru saya di dalam talian. Assalamualaikum, hai semua. Salam perkenalan. Wah, cerianya semua lengkap beruniform sekolah. Baiklah Cikgu Fitri, boleh cikgu perkenalkan mereka? Okey, hari ini kita bersama murid-murid dari SMK Sulaiman Bentong Pahang. Okey, bersama saya dan bersama kita lah, bukan sama saya saja. Bersama saya, bersama Mira, bersama kita penonton Didik TV, kita ada adik Atika Urneli. Okey, dari SMK Sulaiman Bentong. Hai. Okey, lambai. Okey. Kita ada adik Kuhan Surya. Okey, lambai Kuhan. Hai Kuhan. Okey, dan kita ada Putri, okey, San Yen, dan adik Ainur Batrisha. Semua adalah daripada SMK Sulaiman Bentong Pahang. Baiklah, salam perkenalan buat kawan-kawan baru saya di dalam talian. Baiklah cikgu, hari ini kita nak belajar tentang carta pai. Apa tu carta pai cikgu? Ya, kalau saya nak cerita secara panjang lebar 2 hari 2 malam tak habis. Kita bagi yang paling ringkas dan mudah untuk difahami oleh murid-murid. Okey, carta pai ini adalah carta yang dilukis untuk mewakili maklumat. Untuk mewakili maklumat. Okey. So itu adalah carta pai lah. Paling senang, carta pai itu apa? Adalah grafik untuk mewakili maklumat. Okey, itu yang senang untuk murid-murid di rumah fahami. Baik cikgu, bagaimana pula dengan standard pembelajaran cikgu? Boleh cikgu boleh tekan bawah. Okey. Ini tajuk kita belajar hari ni lah, carta pai. Okey, apa yang kita nak belajar hari ni ada 3 je. Kita tak nak panjang-panjang. Kita tak nak terlalu pendek, kita sedang-sedang sederhana saja. 3 perkara yang akan kita pelajari pada hari ini bersama saya, adik-adik yang bersama saya dan adik-adik di rumah. Okey, pertama adalah menerangkan ciri dan kegunaan carta pai. Apa ciri carta pai ni dan apa kegunaannya? Dan yang kedua, kita akan belajar sama-sama, adik-adik di rumah, di rumah, adik-adik yang di studio bersama saya dan Mira sendiri. Kita akan belajar bagaimana untuk kita membina carta pai berdasarkan jadual yang diberikan. Jadual itu adalah maklumat. Okey, itu perkara yang kedua. Dan perkara yang ketiga dan yang terakhir, kita akan belajar bagaimana kita nak tafsir carta pai. Nak tafsir macam mana? Tafsir ni maksudnya kita membaca carta pai tu. Maklumat yang disampaikan di dalam carta pai itu kita baca, kita tafsir dan kita
rumuskan apa yang kita faham tentang sesuatu maklumat. Itu 3 perkara yang akan kita pelajari pada hari ini. Okey, tak nak buang masa, kita pergi pada ciri cartapai. Apa ciri cartapai ni? Dia mudah je. Okey, kalau adik-adik di studio bersama saya, okey, nanti kita akan cuba-cuba cungkil kan apa pengetahuan adik-adik. Okey, yang pertama adalah setiap sektor mewakili maklumat tertentu. Kuhan Suria pun dah tahu maklumat apa sahaja yang disampaikan untuk kita ubah kepada grafik cartapai. Okey, yang kedua adalah saiz sudut setiap sektor berdasarkan kuantiti maklumat. Maksudnya apa? Dia berbeza. Dia tak sama saiz lah. Sebab kalau kuantiti dia banyak, besarlah saiz dia. Kalau kuantiti sedikit, kecil lah saiz dia. Seperti mana yang Mira tengok tadi kan. Okey, cartapai tadi. Okey, yang ketiga adalah nilai setiap sektor dinyatakan dalam peratus. Mewakili peratus. Dan yang keempat, nilai keseluruhan bulatan ialah 360 darjah yang mewakili 100%. Macam Mira pegang tadi kan, bulatan penuh. Bulatan penuh itu mewakili 100%. Mempunyai tajuk dan petunjuk. Mesti ada tajuk. Macam saya pakai name tag, tanda nama. Okey, cartapai dia ada tanda nama dia. Tanda nama adalah daripada tajuk yang menunjukkan apa maklumat yang disampaikan. Okey, itu sahaja ciri-ciri cartapai. Betul tu cikgu. Okey, itu dia ciri-ciri cartapai. Selepas ini Cikgu Fitri akan kongsikan lebih banyak lagi maklumat tentang apa yang dimasukkan dengan cartapai tu. Jadi murid-murid di rumah dan di dalam talian jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Ada macam-macam pecahan, ada macam-macam bentuk. Kembali kita dalam slot mendengar rendah di Didik TV KPM, di mana pada hari ini kita belajar mata pelajaran geografi dengan tajuknya cartapai. Dan dalam kelas pada hari ini bukan Mira seorang sahaja, Mira turut ditemani oleh 4 orang kawan-kawan baru saya di dalam talian serta Cikgu Fitri. Baiklah Cikgu, untuk segmen kali ini apa pula perkongsian daripada Cikgu? Silakan. Okey, terima kasih Mira. Okey, murid-murid yang bersama saya di rumah dan di studio, kita teruskan kepada kegunaan cartapai. Okey, apakah kegunaan cartapai ni? Okey, yang pertama adalah mewakilkan data kepada informasi yang lebih mudah dan menarik. Biasanya kita dapat informasi ataupun maklumat dalam bentuk perkataan ataupun dalam bentuk apa lagi? Saya nak tanya murid-murid. Okey, selain daripada bentuk perkataan, apakah maklumat yang biasa kita jumpa? Mungkin saya nak tanya adik Kuhan Suria. Okey, Kuhan Suria, boleh? Selain daripada maklumat dalam bentuk perkataan, apa lagi maklumat yang biasa kita jumpa? Silakan Kuhan. Okey, boleh Kuhan? Cikgu. Cikgu, boleh dalam bentuk petunjuk, boleh dalam bentuk cartapai. Okey, petunjuk dalam bentuk cartapai. Cartapai tu kita dah ubah. Okey, mungkin dalam bentuk jadual. Okey, dalam bentuk jadual. Okey, dia tidak menarik. Okey, tidak menarik. So bagaimana kita nak hasilkan satu persembahan data ataupun maklumat kepada bentuk yang menarik? Maka cartapai adalah salah satu pilihan persembahan data. Itu membolehkan satu data dipersembahkan dengan gaya yang lebih menarik. Betul. Dan bagaimana pula Cikgu untuk markah kawan kita, kawan baru saya yang baru menjawab kawan tadi? baru Mira tadi, betul. Kita bagi satu tanda betul. Satu tanda betul pada adik Kuhan ataupun murid kita, rakan kita, Kuhan Suria. Tahniah Kuhan. Okey. Yang kedua, menunjukkan perbandingan data dan maklumat dengan lebih jelas. Okey, cartapai biasanya kita akan nampak saiz besar, ada saiz kecil. Itu memudahkan kita untuk membuat perbandingan. Okey, selain daripada saiz kecil, saiz besar, apa perbandingan yang boleh kita lihat, yang senang kita nak tengok berkaitan dengan cartapai ni? Boleh tak kita nak dengar jawapan daripada adik
murid kita ni, rakan kita ni, Ainur Batrisha. Selain daripada saiz dia berbeza, apa lagi yang boleh kita nampak data tu berbeza sikit daripada yang lain? Senang kita nak bandingkan. Silakan Ainur. Silakan Ainur. Dari kita boleh tahu dari peratusan. Peratusan. Perbezaan peratusan. Peratusan. Bagus. Okey, sebab catapan dia ada tunjukkan peratus. Betul. Bila peratus, kita tengok peratus dia besar, maka data dia lebih besar. Ya. Peratus yang kecil, data dia lebih kecil. Berapa Satu tanda. ganjaran sepuluh? Betul Satu tanda. untuk adik Ainur. Untuk Ainur. Untuk rakan kita Ainur ni. Tahniah. Okey. Okey. Okey, saya teruskan. Okey, menggambarkan taburan data dan maklumat. Maksudnya gambarkan data dan maklumat berkaitan dengan apa. Okey, disebabkan tadi kita dah tahu dah bagaimana kita nak banding, maka kita akan tahu taburan data dan maklumat yang mana besar, yang mana kecil. Itu mudah untuk kita kenal pasti. Membuat pembacaan yang lebih efektif. Itu yang keempat. Okey, memudahkan rumusan dibuat. Okey. Seterusnya, kegunaan catapan adalah sesuai untuk menunjukkan perwakilan data. Seperti kita nak tanya kan, data apa yang biasa kita ataupun sebagai murid yang boleh kita persembahkan dalam bentuk catapan. Kita nak dengar rakan kita, San Yien. Okey, San, boleh jawab? Silakan San. Okey, San. Boleh. Boleh, San? Kita boleh. Boleh? Okey, silakan. Kita boleh guna untuk barangan yang boleh dikira. Barangan yang boleh dikira. Contoh, barangan yang biasa rapat dengan murid-murid, duit simpanan. Wow. Duit simpanan kan. Setiap orang ada simpanan sendiri. Barangan yang boleh dikira. Mungkin menunjukkan data tu minggu ini berapa simpanan dia, minggu lepas berapa simpanan dia. Itu boleh dipersembahkan dalam bentuk cartapai. Betul. Satu tanda betul untuk rakan kita San Yien. Tahniah. Okey. Satu tanda betul. Satu tanda betul. Kita nak dengarlah juga adik Atika kita. Atika, apa lagi yang rapat dengan diri kita sebagai seorang murid? Data apa tadi? Tentang jumlah tabungan. Ataupun mungkin adik Atika boleh ada pandangan lain, data lain yang boleh kita persembahkan dalam bentuk cartapai. Data latihan untuk mengulang kaji. Bahan latihan yang dibekalkan oleh guru. Mungkin mata pelajaran geografi yang paling banyak. Kita capai kan. Taburan mata pelajaran apa yang sering dapat bahan latihan yang banyak. Pun boleh dipersembahkan dalam bentuk cartapai. Banyaklah. Betul. Satu tanda betul untuk adik Nur Atika. Nampaknya rakan-rakan baru Mira ni semua pandai-pandai. Saya yakin ada murid-murid di rumah pun pandai juga. Ya, pastinya mereka pun faham juga kan? Faham juga apa. Saya tunjukkan selain pada pendapat rakan-rakan kita tadi yang bersama saya di studio, kita tengok data apa yang boleh dipersembahkan. Ini lebih bersifat dunia yang lebih luas. Tadi lebih kepada apa yang rapat dengan murid. Sekarang dunia yang lebih luas adalah anggaran penduduk. Seperti mana yang saya paparkan di slide sekarang. Anggaran penduduk. Contoh anggaran penduduk mengikut kaum, anggaran penduduk mengikut jantina. Yang seterusnya adalah sumbangan sektor ekonomi kepada pendapatan negara. Ini yang lebih global, yang lebih meluas. Kita tadi merujuk kepada apa yang rapat dengan murid. Kita buka minda murid-murid di studio dan di rumah supaya banyak data yang lebih global, lebih bersifat terbuka, boleh dipersembahkan dalam bentuk cartapai. Selain itu adalah contoh negara asal pelancong asing ke Malaysia ataupun penduduk Malaysia ni suka melancong ke mana? Mira pernah pergi melancong ke luar negara? Pernah, cikgu? Pernah. Saya pernah ke overseas, seberang laut, Pulau Pinang sahaja. Yang lain seberang laut kan. Yang lain tak pernah pergi. Itu pun boleh dipersembahkan dalam bentuk cartapai. Mungkin kita
kita tengok negara pelancong asing ni daripada mana, negara mana yang popular, yang datang ke negara kita. Itu boleh membantu kerajaan untuk mempromosikan lagi negara kita dan meningkatkan ekonomi negara kita. Itulah kegunaan Cartapai, bukan sahaja untuk kita persembahkan data, kita untuk analisis. Apa tindakan-tindakan yang boleh kita laksanakan untuk mengatasi suatu masalah, untuk mendatangkan keuntungan kepada kita dan orang sekeliling kita. Itu adalah kegunaan Cartapai. Itu dia. Lebih luas kepada kehidupan kita, Mira. Betul tu cikgu. Cukup jelas penjelasan Cikgu Fitri bagi kegunaan Cartapai. Kita berhenti berehat seketika cikgu. Boleh. Kawan-kawan kita pun dapat banyak, kawan-kawan saya lah dapat banyak markah ni. Okey. Kalau macam tu kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di slot mendengar rendah. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam mendengar rendah di Didik TV KPM, di mana pada hari ini kita belajar mata pelajaran geografi dengan tajuknya Cartapai. Bersama dengan kita ada Cikgu Fitri. Macam-macam Cikgu Fitri dah terangkan, dan untuk segmen kali ini Cikgu akan terangkan pula cara untuk membina Cartapai. Silakan Cikgu. Okey, hari ini kita akan belajar membina Cartapai. Okey, membina Cartapai kan. Sebelum kita bina Cartapai, kita mesti tahu maklumat apa yang kita nak sampaikan. Okey, bagi contoh sekarang ni, langkah bina Cartapai sekarang saya berikan satu maklumat berkaitan dengan bilangan murid tingkatan 3 Arif mengikut rumah sukan. Itu maklumat dia daripada rumah biru, hijau, kuning, merah, ungu dengan jumlah murid seramai 27 orang. Sebelum kita bina Cartapai, Mira dan murid-murid di rumah dan di studio, kita ada 2 perkara yang perlu kita selesaikan. Yang pertama adalah bagaimana kita nak kira peratus. Sebab nanti kita dalam Cartapai kita nak tulis peratus dia berapa, dan sudut sektor sebab kita nak ukur setiap Cartapai tu berapa sektor dia untuk kita melengkapkan satu bulatan penuh. Sebelum kita nak kira, kita kena tahulah bagaimana kita nak kira, proses dia macam mana nak kira. Lepas ni kita akan minta rakan-rakan baru Mira untuk kira sama-sama dengan Mira. Kita tengok dia punya formula dulu. Formula ni tidaklah susah. Saya yakin semua murid di studio, murid-murid di rumah kenal dengan formula ni, perkara yang ringkas dan mudah sahaja. Yang pertama kita nak kira peratus. Bagaimana kita nak dapatkan peratus untuk maklumat yang diperoleh dalam jadual tadi? Cara dia adalah nilai satu perkara dibahagi dengan jumlah keseluruhan darab dengan 100. Sebagai contoh di situ, kita bagi 4 bahagi dengan 27 darab dengan 100, dapatlah 14%. Faham ya murid-murid? Yang kedua adalah bagaimana kita nak kira sudut sektor untuk kita lukis Cartapai. Cara nak kira juga sama juga, nilai sesuatu perkara dibahagi dengan jumlah keseluruhan. Cuma beza dia darab dengan 360. Kita nak tanya kenapa darab dengan 360? Siapa nak jawab angkat tangan? Siapa nak jawab angkat tangan? Bonus, siapa dapat jawab ni dikira bonus. Buat satu soalan saja. Siapa nak jawab? Silakan angkat tangan. Angkat tangan. Kenapa darab dengan 360? Ainul Batrisha. Silakan Ainul. Kenapa Ainul darab dengan 360? Sebab satu bulatan penuh bersamaan dengan 360 darjah. Oh, bagus. Pandai. Terus bagi tanda betul untuk ada Ainul kita. Sebab darab dengan 360 sebab satu bulatan penuh bersamaan dengan 360 darjah. Contoh situ 4 bahagi dengan 27. Darab 360 dapat sudut sektor dia adalah 53 darjah. Itulah cara untuk kita kira. Saya bagi tunjuk contoh. Inilah jadual, balik pada jadual yang kita terima tadi. Tadi kita dah kira lah untuk rumah biru. 14% dia punya peratus lah. Bagaimana dengan rumah hijau? Tolong kira-kira, tekan kalkulator yang ada di hadapan. Siapa cepat dia dapat? Tika Oneli boleh ke berapa jawapan untuk hijau? Peratus dia. Kita cerita tentang peratus dahulu. Silakan.
Berapa? Atikah? 19%. Ah, 19%. Bagus. Okey. Saya San, untuk rumah kuning berapa peratus San? 26%. Okey, kita tengok 26% betul juga. Kedua-duanya betul. Pandai. Merah. Las. Semestinya Kuhan Suria lah. Dia menunggu tadi nak jawab. Apa? Merah, Kuhan. 22% cikgu. 22%. Okey, saya teruskan. Kita tak nak buang masa. Okey, ungu adalah 19%. Jangan lupa bagi tanda betul pada kawan-kawan Mira tadi. Lupa. Okey. Teruskan. Saya dapat 1, Ainur dapat 1, Kuhan dapat 1. Tahniah semua. Okey, sekarang kita tengok pada sudut sektor pula. Okey, sudut sektor seperti yang dipaparkan di slide sekarang. Okey, 53 darjah untuk rumah biru, rumah hijau 67 darjah, kuning 93 darjah, okey, merah 80 darjah dan ungu 67 darjah, membawa jumlah keseluruhan 360 darjah. Sekarang kita dah selesai dah. Kita dah ubah maklumat kita dalam bentuk peratus dan sudut sektor. Sekarang kita nak lukis kan. Adik-adik bersama saya di studio, okey, cuba tunjuk alat apa yang digunakan untuk melukis carta pai ni, membina carta pai. Cuba angkat, jangan sebut alat apa, angkat saja. Kita nak perkenalkan dengan murid-murid yang berada di rumah. Okey, semua angkat. Itu dipanggil jangka lukis. Dengan tangan Mira pun ada jangka lukis, dekat tangan saya pun ada jangka lukis. Cuma saya nasihatkan jangan beli yang macam saya ni. Okey, gunakan yang besar, gunakanlah yang Mira tunjukkan dan rakan-rakan studio kita tunjukkan. Itu adalah jangka lukis untuk membuat bulatan. Okey, yang kedua adalah jangka sudut. Okey, adik-adik studio boleh angkat alatan jangka sudut. Tangan saya pun sama juga ada alatan jangka sudut. Pun pesanan saya sama juga, jangan beli yang besar ini. Okey, kerana ini untuk kita tunjukkan proses bagaimana kita nak lukis, membina carta pai sebentar lagi. Okey, seperti mana yang Mira tunjukkan, itu adalah jangka sudut. Dan semestinya kita kena ada pembaris. Kita kena ada pembaris. Okey, jom. Okey, murid-murid di rumah, murid-murid di studio, kita buat sama-sama. Okey, untuk membina carta pai. Perkara pertama sekali adalah kita buat bulatan penuh. Okey, buat bulatan penuh. Okey, murid-murid boleh buat bulatan penuh. Okey, cara dia adalah ukur pada pembaris, saiz dia 5 cm saja. 5 cm cikgu Kenapa 5 cm je Mira? 5 cm. Kenapa tu cikgu? Kenapa? Sebab kalau kurang daripada 5 mungkin terlalu kecil. Kalau lebih daripada 5 mungkin terlalu besar. Kita sesuaikan dengan kertas graf yang kita gunakan. Saya lukis dekat sinilah ya. Tidak lukis dekat kertas graf. Saya lukis dekat sini je. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa cikgu lukis dekat whiteboard? Ini sebagai paparan untuk murid-murid yang berada di rumah bagi melihat bentuk bulatan. Bentuk bulatan yang kita hasilkan. Apalah, biasalah. Buat besar-besar ni dia lain sikit berbanding dengan yang kecil. Okey. Saya punya dah siap dah cikgu. Dah siap dah. Dia tak apa nak bulat, tak apalah. Okey, nampak gambaran dia. Bagaimana kita nak hasilkan satu bulatan penuh. Okey, dah angkat dah. Semua adik-adik di rumah, adik-adik murid-murid di studio, ada dalam talian, angkat boleh tak tunjukkan yang bulatan yang murid-murid hasilkan. Sambil-sambil saya tunjukkan tadi. Biasalah maaflah comot sikit sebab dia licin. Licin dia punya tu, tak boleh nak ni. Cuba angkat murid-murid di studio. Satu bulatan penuh. Bagus. Semua orang dah hasilkan satu bulatan penuh. Semua orang dapat satu tanda betul. Semua dapat semua orang dapat satu tanda betul. Adik-adik di rumah pun dapat satu tanda yang betul untuk membina carta pai ini, bulatan ya. Okey. Pastikan murid-murid di rumah dan di studio, pastikan bulatan itu adalah bulatan yang penuh. Jangan keliru lah. Saya tunjukkan contoh ni supaya nampak dengan jelas. Paparan
bagi murid-murid yang berada di rumah. Okey, perkara pertama, perkara kedua perlu kita buat adalah membuat satu garisan lurus, garisan tegak. Okey, ingat catapai mesti dimulakan dengan kosong arah utara. Utara ke atas lah, tegak kan. Mesti buat satu garisan tegak. Okey, untuk membolehkan kita mulakan catapai itu dibina. Buat satu garisan lurus, tegak. Daripada tempat titik tajam yang Mira buat tadi ke atas, kita buat satu garisan tegak. Okey, adik-adik di studio pun, murid-murid di studio pun buat. Okey, satu garisan lurus. Kita nak mulakan ukur kita punya sektor. Pandai lah. Okey, pandai. Murid-murid di rumah pun saya yakin anda boleh lakukan kerana ia satu tugasannya tidaklah terlalu sukar. Okey. Alatan yang kita gunakan seterusnya adalah jangka sudut. Jangka sudut. Kenapa kita nak guna jangka sudut ni, Mira? Sebab kita nak mengira sudut, cikgu. Nak kira sektor kan. Murid-murid, Kuhan, San, Atika, Ainur pun kita boleh menggunakan jangka sudut ni. Kita nak mulakan membina catapai. Tapi harus diingat, catapai ni nak mula daripada yang mana? Siapa nak jawab? Nak mula daripada maklumat yang mana? Siapa nak jawab? San. Nak mula pada maklumat mana, San? Okey. Silakan, San. Yang paling banyak. Yang paling Maklumat banyak. yang paling banyak. Mulakan dengan bagus. Jangan lupa terus bagi satu tanda betul. Busy kat Mira hari ni busy sebab adik-adik kita berjaya melaksanakan tugasan dengan baik. Okey, mulakan dengan sudut paling besar. Mira, sudut mana yang paling besar berdasarkan pemerhatian ini? Paling besar, rumah apa paling besar? Rumah kuning, cikgu. Rumah kuning, berapa sudut dia? 93 darjah. darjah. So, kita letakkan jangka sudut kita. Okey, bermula dengan kosong. Okey, di tengah-tengah tadi. Terus kita pergi kepada nilai berapa? 93 darjah. Dan terus kita buat satu garisan dengan pembaris untuk kita dapatkan sudut yang pertama. Baik. Sudut yang pertama 93 darjah. Begitulah seterusnya sampailah kepada nilai yang paling kecil. Seterusnya adalah berapa? 80. Okey. Ingatlah, jangan keliru. 80 bukan bermula daripada sini, kosong sini, bukan. Okey, bermula kosong semula, nilai kosong semula pada garisan terakhir yang kita buat. Garisan terakhir yang kita buat di sini, betul? Betul, cikgu. Okey, mula kosong di sini, kosong bawah sini 80. Okey, nilai yang kedua. Okey, ataupun sektor sudut yang kedua. Sudut sektor yang kedua, nilai dia 80. Okey. 80. Pun sama juga, kita ulang perkara yang sama. Saya yakin murid-murid di rumah boleh cuba bina sama-sama. Murid-murid di studio masih kekal bersama kita untuk melengkapkan catapai kita ni. Itu yang kedua. Yang ketiga, banyaknya, ada berapa tu? Ada. Ada 5. Okey, yang ketiga, siap. Boleh sambil-sambil tu Mira boleh buat. Okey, tak nak buat pun tak apa. Buat pun boleh. Okey, saya teruskanlah. Saya anggarkan. Okey, 67 dan yang terakhir adalah 53, sama juga 67. Okey, 67. Okey, sini pun sama 67. Okey, dan terakhir tu tak payahlah buat. Sebab apa? Sebab yang terakhir kan confirm dah. Okey. Semestinya nilai tu dah betul dah. Betul. Okey. 67. Okey, siap. Siap. Bagaimana dengan murid-murid, cikgu? Bagaimana dengan murid-murid? Okey, adakah anda telah selesaikan kesemuanya? Okey, dah siap ke? Siapa siap? Siapa cepat angkat tangan? Siapa dah siap? Siapa dah siap? Kuhan angkat tangan. Tunjukkan. San pun dah siap. Atika pun dah siap. Ainur pun dah siap. Macam tersangkut tu. Tak apa. Semua orang angkat. Semua dah tunjukkan hasil kerja masing-masing. Sekarang kita dah siapkan kita punya catapai. Betul. Bila dah siap, kita tuliskan peratus. Peratus yang kita kira tadi bermula dengan peratus yang pertama 26%.
26%. Yang kedua adalah 22%. Yang ketiga 19%, yang keempat 19% dan yang terakhir adalah 14%. Dah nampak dah. Dah nampak dah kita punya bentuk catapai ni. Bentuk catapai kita ni. Okey. Dah tulis? Murid-murid di studio dah tulis? Okey, dah tulis. Kita teruskan lagi. Bila dah siap ni, adakah ini catapai yang lengkap dah? Tak lengkap lagi Tak ni cikgu. lengkap lagi. Kita nak tanya apa lagi yang patutnya kita buat pada catapai kita ni. Siapa nak jawab? Boleh angkat tangan. Okey, Atika. Atika Urneli. Silakan Atika. Atika? Letak petunjuk. Letakkan petunjuk. Sebab tadi kita tak tahu tu yang mana satu rumah biru, yang mana satu rumah merah, mana ungu, mana kuning, kita tak tahu kan. Kita boleh warnakan. Baik. Warnakan. Tapi saya tak bolehlah nak warnakan pada whiteboard ni, papan putih ni. Kita boleh gunakan alternatif yang lain. Kita hanya tulis. Tulis. Yang pertama tadi rumah kuning yang paling banyak, kita tulis je. Kuning. Jadi betul cikgu jawapan Atika tadi? Betul jawapan tu. Baguslah Mira ni diingat kepada kawan-kawan. Okey. Ganjaran untuk Atika. Terima kasih. Atika, kita bubuh petunjuk. Kalau dalam boleh warnakan, kita warnakan ikut warna rumah tadi ataupun kita tulis petunjuk pada catapai menunjukkan sektor ini mewakili apa. Mulai kuning, lepas kuning apa? Lepas kuning kita ada merah. Cikgu. Merah. Lepas merah. Lepas merah kita ada ungu dan hijau. Ungu. Hijau. Dan yang terakhir adalah biru. Okey, dah hampir lengkap. Tapi belum lengkap lagi. Siapa nak bagi lagi? Apa langkah seterusnya yang boleh kita lengkapkan kita punya catapai ni? Siapa? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Okey, apa Siapa yang perlu cuba? kita lakukan? Okey, Ainu Batrisha. Okey, silakan Ainu Batrisha. Apa lagi? Tulis tajuk besar. Tajuk dia. Kita nak tahulah tajuk apa. Tajuk kita nak ambil kat mana, Ainu? Tajuk kita nak ambil kat mana? Kat tajuk ni. Tajuk jadual. Tajuk jadual. Sebab data yang kita gunakan adalah data daripada jadual yang diberikan. So, sama je lah. Okay? Bilangan murid. Bilangan. Tulis penuh ya. Bilangan murid. Sorry, minta maaf. Okay, sebab dulu nak jadi doktor. Tapi tulis. Okay, tingkatan 3 Arif. Mengikut rumah sukan. Okey, okey. Yang terakhir belum lengkap lagi. Boleh lengkap cikgu, belum tapi lengkap. tadi Ainu cikgu jangan lupa ganjaran untuk jangan lupa Ainu. bagi satu tanda betul kat dia. Satu tanda Okey, betul untuk dalam Ainu. perkara terakhir, apa yang perlu kita tulis pada catapai? Silakan. Ni. Siapa nak jawab? Siapa rasa nak bonus? Okey, Kuhan. Silakan Kuhan. Silakan Kuhan. Cikgu, kita perlu tafsirkan catapai. Okey, tafsirkan catapai. Okey, itu selepas kita siapkan. Ini belum siap lagi ni. Belum siap lagi. Apa perkara terakhir yang perlu kita tulis pada ni, Kuhan? Apa yang perlu ada? Jumlah murid. Bagus, Jumlah Kuhan. murid. Betul, cikgu, Jumlah di kat bawah ni. Jumlah. Jumlah murid. Saya letak satu ganjaran untuk Kuhan tu cikgu. Macam mana cikgu? Berapa Ganjarannya? jumlah murid ni, Mira? Jumlah murid ni ialah kita ada 27 orang. 27. Satu tanda betul untuk Mira. Okey, jumlah murid 27 orang. Jangan lupa tulis orang. Okey, orang mewakili murid. Okey, lengkaplah. Cikgu catapan cikgu tak cantik. Okey, ini contoh kan, ini contoh. Okey, boleh angkat tak murid-murid? Tunjukkan. Okey, catapan yang murid-murid hasilkan mungkin tak sempat nak warna. Tapi boleh buat. Dah lengkap dah. Ada siap warna. Cantiknya. Sambil-sambil dia jawab tu tangan dia bergerak. Ya. Okey, untuk warna. Maka selesailah catapan yang kita hasilkan dan terhasillah satu catapan
dan saya dah susun tadi bagaimana mula kita nak bina catatan sehinggalah terhasilnya catatan yang lengkap. Betul. Satu pesanan saya, jangan buatlah catatan macam ni. Itu sebagai rujukan, sebagai cikgu. rujukan saja, Baik. contoh. Terima kasih, Okey. Cikgu Fitri. Terima kasih juga murid-murid tadi atas catatan yang telah disediakan. Sangat cantik, Cikgu. Cantik. Sangat kreatif. Kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Hanya di slot Mendengar Rendah. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Mendengar Rendah di Didik TV KPM, di mana hari ini kita belajar mata pelajaran geografi dengan tajuknya Carta Pai. Dan Cikgu Fitri, pelbagai ilmu cikgu telah kongsikan sebentar tadi, daripada penghasilan Carta Pai, bagaimana untuk mengira dan banyak lagi. Dan untuk segmen kali ini, apa pula perkongsian daripada cikgu? Silakan. Okey, segmen kali ini kita terus bagaimana kita nak tafsir. Okey, tafsir Carta Pai. Apakah tafsiran yang boleh kita lakukan setelah kita menghasilkan Carta Pai? Okey, dia ada dua perkara yang boleh kita tafsirkan. Yang tersurat. Tersurat yang apa yang kita nampak pada Carta Pai, dan yang tersirat. Tersirat yang maksudnya kebarangkalian. Okey, data-data itu tinggi, data itu rendah. Okey, disebabkan oleh apa dan sebagainya. Perkara pertama untuk kita tafsir Carta Pai adalah kenal pasti tajuk. Apa tajuk Carta Pai yang kita hasilkan? Jadi kita boleh terangkan, okey, berkaitan dengan tajuk, okey, Carta Pai berdasarkan jadual yang kita perolehi. Okey, kenal pasti sektor, mana sektor yang besar, mana sektor yang kecil, okey, mana yang paling duduk di tengah-tengah ataupun paling akhir, paling awal. Itu adalah kenal pasti sektor. Menyatakan nilai keseluruhan dan nilai setiap sektor. Maksud nilai keseluruhan, jumlahnya berapa, okey, nilai setiap sektor berdasarkan peratusnya, okey, menyatakan nilai sektor tertinggi dan terendah, okey, menyatakan perbezaan nilai antara sektor, okey, berapa beza dia, mungkin yang pertama 20%, yang kedua 25%, mungkin perbezaannya 5%, itu perbezaan, okey. Huraikan isi tersirat berdasarkan dapatan data. Tersirat ni apa yang kita nampak dengan mata kasar kita. Okey, buat rumusan keseluruhan. Rumuskan apa maklumat yang kita dapat. Kenal pasti dalam apa, Mira? Dalam Carta Pai yang dihasilkan. Okey, ni contoh tafsiran Carta Pai sebelum kita minta murid-murid. Okey, yang di rumah pun boleh cuba, yang di studio pun boleh cuba. Okey, saya bagi contoh. Okey, ini adalah Carta Pai yang kita hasilkan tadi. Okey, bila hasil kat sini dia jadi cantik lah. Okey, tadi tak berapa nak cantik. Yang ni dah cantik dah. Okey. Ni Carta Pai menunjukkan bilangan murid tingkatan 3 arif mengikut rumah sukai. Ini kita terus bawa kepada tajuk dia. Sebab tajuk dia bilangan murid, terus dia Carta Pai menunjukkan apa. Kalau tajuk dia apa, terus dia kita tulis apa. Tak payah panjang-panjang, kita ringkaskan. Yang penting kita faham dan kita rumuskan ataupun kita tulis maklumat secara keseluruhan. Di sini terdapat 5 rumah sukan, iaitu rumah kuning, rumah merah, rumah hijau, rumah ungu dan rumah biru secara keseluruhan dia. Lepas tu kita tafsirkan rumah kuning mempunyai peratusan ahli paling ramai, iaitu 26%. Tadi kita pergi kepada yang paling ramai lah. Sebab berdasarkan Carta Pai yang kita bina tadi, kuning 26%. Faham ya murid-murid? Aino faham, Kuhen, okey, Atika, Sain faham. Kalau faham tunjuk tanda bagus. Bagus. Bagus, boleh faham Tadi rumah kuning yang paling tinggi. Okey. Rumah biru mempunyai peratusan ahli yang paling sedikit, iaitu 14%. Tadi yang tinggi. Yang ni paling sedikit ataupun yang paling kurang. Okey, rumah merah mencatat peratusan ahli kedua teramai, iaitu 22%, diikuti dengan rumah hijau dan rumah ungu dengan masing-masing mencatatkan peratusan sebanyak 19%. Sebenarnya contoh tafsiran saya ini tak lengkap, Mira. Tak lengkap, cikgu, tak lengkap. Nampak macam dah lengkap, tapi tak lengkap. Kita nak minta, okey, murid-murid, rakan-rakan baru Mira, untuk lengkapkan tafsiran. Kita nak uji
kita nak uji sikit kefahaman berdasarkan apa yang saya terangkan pada peringkat awal tadi, apa yang perlu kita tafsirkan. Kita tak nak sebut nama lah, kita minta secara sukarela. Berfikir kan siapa nak mula dulu. Angkat tangan. Angkat tangan. Melengkapkan, kita nak tambah lagi apa yang Kuhan. Silakan Kuhan. Bagus hero ni. Hero. Silakan Kuhan. Cikgu, terdapat ramai murid bagi rumah sukan kuning. Mungkin kerana rumah kuning kekurangan ahli dari kelas lain. Dia bagi tafsiran tersirat. Tadi tersurat ni maksudnya apa yang kita nampak? Tersirat ni kebarangkalian. Jadi kita tak boleh nak kata benda itu salah, itu macam pendapat. Pada pendapat saya begini, Kuhan sebut tadi betul. Betul cikgu. Betul. Tahniah Kuhan. Betul. Boleh betul sebab apa? Kuhan bagi berkaitan dengan isi tersirat yang ditafsirkan mengikut pendapat Kuhan. Bagus. Ada tak lagi yang nak bagi pendapat lain? Adik kita San. Silakan San. Rumah sukan biru terdapat ahli yang paling sedikit di kelas 3 Arif kerana mungkin telah mempunyai banyak ahli di kelas lain. Sains betul. Kita juga, bagi betul. Sebab tadi Kuhan dia sebut tentang kebarangkalian, kemungkinan kenapa rumah kuning ahli dia ramai. Kesan bagi kemungkinan kebarangkalian kenapa rumah biru sedikit. Mungkin kerana kelas lain dah ramai dah rumah biru. Dia kuranglah di kelas Arif ini. Kita nak tengok lagi yang seterusnya. Ainur. Silakan Ainur. Rumah sukan hijau dan ungu mempunyai ahli yang sama ramai bagi kelas 3 Arif. Sama ramai. Iaitu 19%. Ungu dengan hijau. Sama ramai. Yang terakhir, tadi yang lupa bagi ke adik kita, Ainur, tanda betul. The last. Yang terakhir, Atika Urneli. Silakan Atika. Atika. Secara keseluruhannya, murid-murid 3 Arif menganggotai rumah sukan secara hampir seimbang. Di rumusan, dia buat rumusan bagi satu betul untuk adik Atika Urneli kita. Satu betul untuk Atika. Tanya. Dia buat rumusan secara keseluruhan. Menunjukkan bahawa hampir seimbang. Kita tengok saiz cacar pai ni tidaklah terlalu berbeza dia punya saiz dia, ukuran dia. Lengkaplah tafsiran cacar pai dengan bantuan murid-murid kita di studio. Mungkin di rumah juga sama dengan kita. Betul tu cikgu. Dan cikgu, bila kita punya catapan ni pun sudah lengkap. Tapi tak lengkap pula kalau tiada rumusan ni ada cikgu. Secara keseluruhannya, catapan ni adalah salah satu grafik yang boleh kita gunakan untuk menghasilkan ataupun memaparkan satu maklumat untuk tatapan umum. Kerana ia lebih menarik dan mudah untuk difahami. Dan gunakanlah ilmu ni untuk kehidupan kita. Sebagai contoh, jumlah tabungan kita seharian, jumlah apa latihan seperti mana yang murid-murid studio sebutkan tadi. Betul tu cikgu. Dan Cikgu Fitri, bagaimana pula tafsiran murid secara keseluruhan pada hari ini cikgu? Kita tengok berdasarkan jumlah betul tu, semua orang mendapat sekurang-kurangnya 5. Betul cikgu. Semua orang sama. Menunjukkan bahawa murid-murid faham dari 3 perkara yang kita pelajari, ciri dan kegunaan. Lepas tu kita belajar bagaimana nak membina catar pai dan kita bagaimana nak mentafsir catar pai. Ketiga-tiga standard pembelajaran kita capai sepenuhnya. Di mana 4 orang ni memperoleh 5 tanda betul. Tahniah diucapkan kepada semua. Saya jangan lupa tahniah juga kepada Mira kerana sama dengan rakan-rakan. Sama rakan-rakan memahami apa yang kita pelajari. Terima kasih Cikgu Fitri. Tetapi kan cikgu, kalau murid-murid yang berada di rumah yang ingin menambahkan lagi pemahaman dan pengukuhan mereka bagi mata pelajaran dan juga tajuk yang kita belajar pada hari ini, di manakah mereka boleh mendapatkan sumber latihan cikgu? Boleh rujuk ke laman web KPM
perkasaku ataupun sumberku. Sumberku. Untuk mendapat lebih banyak maklumat, lebih banyak perkongsian di situ. Ya, terima kasih banyak-banyak Cikgu Fitri. Okey, sama-sama. Atas perkongsian ilmu pada hari ini di mana kita belajar tentang carta pai. Terima kasih juga kepada semua murid di dalam talian. Tak lupa yang berada di rumah yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.